Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama saya. Apa khabar saudara? Saya mendoakan agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Aziz Ahmad? Fuwi sentiasa hadir bersama-sama untuk mendengar pencerahan daripada saya. Begitu juga dengan saudara Syuhaimi Megat Rizwan. Waalaikumsalam. Beliau berikan salam pada semua teman-teman yang lain. Saudara Muhammad Naim, Cik Pa Makno, apa khabar Cik Pa? Tengku JB, Waalaikumsalam. Zamari LC, salam pencerahan. Saudara Ahmad Kamal Ibrahim, apa khabar saudara? Saudara Awi Anwar, Muhammad Khalil. Luk 7, wah dah pula dah keris Luk 7 lah ni agaknya ya. Begitu juga dengan saudara Syamsul Anwar, saudara Openg Temu, saudara Zian Yan, apa khabar Yan? Atuk Wak, Zulkifli, apa lagi? Ini Puan Siti Zubaidah, Puan Siti Zubaidah, Muhammad Hanifah, saudara Kamarudin Osman, Nurul Syuhaidah, Hamizah Adnan, Nur Suhaidah, apa khabar? Aizahan Haikal, Salihin, Usalitan. Begitu juga ada saudara Hashim Alias, apa khabar orang Melaka? Saudara Syafri Zairi, Seri Nur, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf dan insya-Allah akan saya santuni usai pencerahan malam ini saudara ya. Baik, seperti biasa saya harus memberi pencerahan terlebih dahulu tentang gambaran kedudukan COVID ataupun virus corona di negara kita. Saudara, hari ini adalah hari Khamis 30 September. Dan merupakan hari yang ke-560 virus corona menyerang negara kita tanpa henti, tanpa ada belas ehsan. Ramai warga kita dan kabarnya hari ini sejumlah 136 yang tewas ataupun yang meninggal dunia kesan daripada jangkitan virus corona. Lain-lain laporan saya tidak dapat daripada Kementerian Kesihatan. Tetapi jumlah hari ini nampak gayanya saudara masih lagi terus mencanak. Terus meningkat daripada semalam. Semalam 12,434. Hari ini jumlah warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 12,735. Menjadikan angka terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh COVID-19 adalah 2,245,695 orang. Tinggi saudara. Sebab itu saya berharapkan agar kita sentiasa berusaha memutuskan jaringan ini. Sebab saya lihat di Perlis nampak gayanya masih terus meningkat. Ya Pak Nazil, semalam daripada 19 naik 79, hari ini meningkat lagi angka 97. Begitu juga di Kedah. Kita ingatkan di Kedah dah lega lah, dah usai lah di Kedah. Semalam 652. Tiba-tiba hari ini melonjak kepada angka 1033 orang. Begitu juga di Pulau Pinang. Tapi bagaimanapun di Pulau Pinang disusut daripada 863 kepada 763. Perak alhamdulillah susut sedikit daripada 971 kepada 913. Tapi angkanya bukanlah angka yang baik saudara. Di Selangor meningkat balik daripada 1362 kepada 1940. Begitu juga di Wilayah Persekutuan. Saudara, cuma Wilayah Persekutuan ni ada susut daripada 284 kepada 258. Tetapi di Putrajaya naik daripada 18 kepada 28. Di Negeri Sembilan susut. Alhamdulillah. Jang, bagus. Turun kalau jang. Daripada 169 turun pada 132. Di Negeri Sembilan. Di Melaka juga nampak gayanya alhamdulillah susut daripada 375 kepada 194. Dan di Johor nampak adalah sedikit saudara, daripada 289 kepada 1241. Angkanya masih lagi tinggi. Sebab angka di Johor ni tempat ketiga lah berbanding dengan negeri lain. Pertama Sarawak, kedua di Selangor. Di Pahang naik balik. Semalam 663, hari ini 697. Begitu juga di Terengganu. Daripada 612 kepada 726. Di Kelantan susut tetapi terlalu sedikit, daripada 1000 dah naik, bukan susut rupanya Kelantan daripada 1125 kepada 1232. Sebab itu saya katakan bahawa negeri-negeri yang berada di pesisir
Laut Cina Selatan harus lebih berhati-hati, sebab saya nampak belum lagi ada tanda-tanda kelegaan di negeri-negeri yang berada terletak di pesisir Laut Cina Selatan, seperti macam sebahagian daripada di Kedah ataupun sebahagian daripada di Terengganu, di Kelantan, Johor, Pahang, Sarawak, begitu juga di Sabah, saudara. Jadi harus lebih berhati-hati. Tambah-tambah lagi sekarang ni sudah sampai musim hujan. Bila hujan selalunya virus corona cepat merebak. Di Kelantan semalam 1000, hari ni turun sikit. Di Sabah semalam 1000, hari ni 953. Alhamdulillah di Labuan cuma satu jangkitan saja. Tetapi di Sarawak terus mengungguli sebagai negeri yang tertinggi jumlahnya. Walaupun susut daripada 2967 kepada 2487. Itu gambaran yang dapat kita lihat di negeri-negeri bagaimana jangkitan virus corona. Dan untuk hari ini tanggal 30 September dengan jumlah 12,735 menjadikan jumlah terkumpul untuk bulan ini warga kita yang disapa oleh virus corona adalah 499,441 orang. Sebab itu saya katakan bahawa COVID ini masih belum ada kelegaan. Berhati-hatilah saudara. Bagaimanapun saudara, alhamdulillah sebab atas titah Duli Yang Maha Mulia pemangku Yang Tuan Agong Sultan Nazrin Ibni Almarhum Sultan Azlan Shah, bahawa warga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur besok bolehlah menunaikan sembahyang solat Jumaat mengikut perkiraan sesuaian masjid itu. Tidaklah macam dulu 50 orang, 40, tidak. Kali ini kalau masjid itu sesuai 500, 500. Kalau masjid itu muat untuk 1000 lah. Tetapi harus memenuhi SOP penjarakan dan sebagainya. Dan Duli Yang Maha Mulia baginda tuanku Nazrin bertitah kegiatan seperti biasa, tazkirah boleh dilakukan. Begitu juga pencerahan ilmu, berhubung soal agama, boleh dilaksanakan. Dan solat pada 5 waktu boleh dilaksanakan, tidak ada sekatan. Kerana selalunya Jumaat tu memanglah ramai, tapi sembahyang waktu ni tak ramai. Dan kalau begini cukuplah untuk kita berdoa dan mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segera untuk menghindarkan virus corona. Junjung kasih tuanku atas keprihatinan tuanku, atas titah tuanku. Kami yang tinggal di Lembah Kelang ini amat menjunjung titah kasih tuanku pada warga kita untuk membolehkan kami mengadakan solat Jumaat besok dan solat-solat seterusnya. Masjid terus dibuka. Mudah-mudahan ada rahmat di sebalik titah tuanku. Junjung kasih tuanku. Baik saudara, kita masuk tazkirah singkat, iaitu nasihat emas daripada Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i menyatakan bila kita tidak mahu merasakan lelahnya belajar, maka janganlah kita menanggung pahitnya rasa kebodohan. Jangan cintai orang yang tidak mencintai Allah. Kalau Allah saja ia tinggalkan, apa lagi anda tinggalkan? Apa lagi diri anda? Ini kalau anda tengah bercinta tu, kata Imam Syafi'i, dia kata kalau orang tu tak mencintai Allah, eloklah tinggalkan dia. Kerana kalau Allah pun dia boleh tinggalkan, bagaimana dengan diri anda? Barang siapa yang menginginkan husnul khotimah, maka ia hendaklah selalu bersangka baik sesama manusia. Dan doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengena sasaran. Kemudian katanya lagi, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Dan sesiapa yang menasihatimu secara sembunyi-sembunyi, maka ia benar-benar menasihatimu. Siapa yang menasihatimu di khairat ramai, dia sebenarnya menghina dirimu. Jadi kalau orang tu dia bagi nasihat pelan-pelan, berbisik-bisik, itu sebenarnya dia ikhlas. Daripada dia kata, jangan buat begitu di tengah-tengah khairat, mana itu tujuannya adalah untuk memalukan diri kita, untuk menghina diri kita. Ini kata Imam Syafi'i. Dan berapa banyak manusia yang hidup dalam kelalaian, sedangkan mereka lupa kain kapan sedang ditenun. Jadi jadikanlah akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu. Saudara, jadi saya mengharapkan pencerahan ini sekadar sedikit daripada culipan yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i. Semoga saudara
memperolehi sedikit keberkatan daripada pencerahan yang saya sampaikan. Saudara, bagaimana dengan mutara kata? Ini mutara kata adalah apa yang kiriman sahabat saya, saudara Hibil Hasan. Ya, saudara. Menurut Cikgu Hibil, walaupun dah pencen saya tetap manggil beliau sebagai Cikgu Hibil. Katanya, saya sering menyesali saat-saat saya berbicara. Bukan ketika saya diam. Itu pernah, ini tulisan daripada Publius Sirus, seorang penulis Greek. Begitu juga dengan Thomas Carlyle, ada pernah menyatakan raja adalah orang yang berada dalam keadaan mampu. Kalau dia dalam keadaan berada dan mampu untuk memberikan, maka itulah segambarannya. Tapi kalau minta itu tak dapat, minta ini tak boleh, bukan raja lah tu, saudara. Itu maksudnya, saudara. Jadi terima kasih saudara Hibil atas pencerahan mutiara kata-kata. Saya jangan lupa, walaupun malam ini saya tak boleh memberi gambar contoh dan sebagainya, jangan lupa e-commerce dalam tempoh 5 minit. Saudara yang punya produk, sila hubungi Azhar 011-330-41241 untuk mengiklankan produk saudara. Bukan mengiklankan, tapi mewawarkan. Kalau iklan ni kena sebut dengan harga dan sebagainya, saudara, untuk mewawarkan produk saudara. Sebab dalam keadaan ni saya lihat rasa-rasanya ekonomi kita agak sedikit bergerak. Bolehlah, tapi saya minta janganlah pula bandel saya bandel baju, bandel kasut, itu tak sesuai lah. Kalau boleh produk ya perusahaan saudara sebagaimana yang diusahakan oleh sahabat kita saudara Zul daripada tokoh jamu Kemaman. Jangan lupa beliau menyediakan tongkat akar kayu, tongkat Ali. Sebab kalau saudara memesan daripadanya, bolehlah dapat pula ini macam-macam hadiah disediakan juga saudara ya. Jadi tongkat Ali plus ginseng Madura dan mahkota dewa. Itu merupakan air rebusan yang diminum pagi dan malam. Tujuannya adalah untuk memulihkan tenaga. Saya nak nyatakan kepada saudara, apa-apa yang saya nyatakan di sini, ia tidak tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kesihatan, kerana itu urusan saudara Zul. Saya yakin saudara Zul tentulah telah berhubung dengan Kementerian Kesihatan. Dan ini bukannya ubat ya, ini adalah herba. Herba makanan sampingan yang kita yakin boleh memberi manfaatnya. Jadi kalau macam tongkat Ali plus ginseng Madura dengan mahkota dewa, direbus air itu, maka ia boleh menambah memulihkan tenaga, melegakan kepenatan dan keletihan, kelesuan, melegakan sakit pinggang, sakit lutut. Legalah, bukan ubat ya. Ubat kena jumpa doktor. Begitu juga membuang angin dalam badan, melawaskan air kencing dan membantu melancarkan peredaran darah. Itu kalau saudara menghubungi saudara Zul, boleh bertanya. Hubungi saudara Zul, tokoh jamu Kemaman, 019-917-0449. Begitu juga dengan akar kayu herba mandian. Itu mandian serum. Ini sesuai untuk wanita selepas bersalin. Allah ya rahmah, ninda saya, wan saya memang dia bidang kampung. Memang saya tengok benda tu betul. Kerana ia herba mandian serum. Dia gunakan direbus, lepas itu bukan untuk minum. Itu untuk dimandi, supaya membantu menyegarkan badan dan urat saraf. Selalunya kalau orang Kelantan dia panggil tangas. Kalau bersalin dia berdiam bawah dalam api selama 1 hari. Ini tidak. Ini boleh mandi untuk membantu membuang angin, mengatasi masalah kebas. Jadi para suami yang baru mendapat cahaya mata, isteri bersalin, sila hubungi saudara Zul, tokoh jamu Kemaman, 019-917-0449. Okey saudara, usai usai kita punya e-commerce, salam impian, moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja RM10,000. Kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara bakal bankrupt ataupun muflis. Kerana itu kita mengharapkan Parlimen sedang bersidang. Jadi kalau kerajaan mau menggunakan perbelanjaan, minta kelulusan dari Parlimen. Bukan main buat ikut suka hati saja ya saudara. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah menebus masa silam. Apa yang saya maksudkan dengan menebus masa silam? Kita santuni terlebih dahulu pantun Pak Nazil. Sebelum saya beri pencerahan, sebab saya tengok tiap-tiap hari, terima kasih Pak Nazil. Itu saudara Syuib Mak Syuhami, kopi kunyit hitam bagus. Saya tak tahu apa-apa. Memang baguslah. Ini herba-herba saudara Syuib. Tapi kalau nak cari dia kat mana?
kena berhubung dengan saudara Zul lah, mungkin dia ada gamaknya. Saudara Paipon, saudara apa ini, Rashid Yusof, perabot saudara Azaz, blog perabot bawa lari, mana bendanya tu. Sekejap lagi saya akan bagi pencerahan nanti. Sebab kata Pak Nazil hendak kerenggam bersama Pak Leh mencari arau pokok putat. Ni arau ni adalah sejenis pokok, mencari arau pokok putat. Kasino Pawagam dibuka boleh, Masjid Surau dikawal ketat. Ini sebelum titah tuanku Pak Nazil. Tapi negeri-negeri lain masih lagi nampak gayanya, belum ada satu kenyataan yang tuntas tentang apa masjid dan surau ni. Tapi Pak Nazil menyinggung, dia kata kasino Pawagam boleh buka pula. Kenapa masjid dilewat-lewatkan? Kemudian kata Pak Nazil lagi, alu-alu ikan kedera sama tuna mengena pukat. Tidak malu ke hidup berpura-pura semata kerana harta dan pangkat? Jadi beliau bertanya kepada pimpinan, apakah anda tidak malu untuk hidup berpura-pura hanya kerana mengejar harta dan pangkat? Begitulah indahnya cara Pak Nazil menegur melalui pantun saudara. Jadi sebab itu saya mengharapkan saudara yang menyantuni bicara saya, berbicaralah sebagaimana cara Pak Nazil menyindir. Sebab orang Melayu ni begitu, dia menegur dengan kerlengan mata, dengan kata-kata yang begitu bermakna. Terima kasih Pak Nazil. Jadi teman-teman teruskan berpantun, dan Pak Nazil jangan lupa ramai yang minati pantun Pak Nazil. Okey saudara, sebelum saya memberi pencerahan, saya perlu memberi peringatan bahawa mereka yang menyunting halaman saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube, maka semua tindakan anda itu, suntingan anda adalah bertanggungjawab atas setiap suntingan itu ataupun sebarang komen dari pembaca. Saya tidak bertanggungjawab. Nak gunalah. Saya tak ada kemampuan untuk menahan. Cuma selalu saya pesankan kalau nak pakai keseluruhannya saudara, ya. Dan saya perlu menjelaskan bahawa ini adalah ruangan pencerahan politik yang dapatan saya daripada apa yang ada dalam media sosial, dalam media arus perdana, serta mengikut pengalaman dan pengetahuan saya, sekadar pencerahan, bukan untuk mengutuk sesiapa, sekadar pencerahan dan memberi pandangan saya mengikut pengalaman masa silam saya dan juga suasana hari ini, ya saudara. Dan prinsip kita satu saja, kita boleh bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Saudara, jadi kalau saudara bersetuju apa yang saya lontarkan, alhamdulillah. Kalau saudara tidak bersetuju pun tak ada masalah. Ya, saudara Azlan Yusof, saudara Talib, ini teman-teman dalam Instagram. Ya, sebab itu saya katakan kalau sesuatu berlaku pada kita punya Facebook, boleh lari pada Instagram di halaman yang sama, insya-Allah. Jadi kita sediakan dua. Kena berhati-hati dan bersiap sedia saudara. Sediakan payung sebelum hujang. Dan saya juga amat mengharapkan kalau boleh saudara berkomunikasi, gunakanlah bahasa yang baik. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, dan kita adalah warga cinta damai yang menyantuni dengan bahasa-bahasa yang cukup harmonis. Saudara, baik saudara, saya menerima kiriman daripada saudara Zamani Yassin. Beliau bertanya, dia kata, boleh tak minta pencerahan tentang kumpulan wang simpanan pekerja di mana pencarum yang berusia 55 tahun ke atas tapi tidak boleh mengeluarkan wang mereka di saat mereka memerlukan. Saya rasa kalau yang ini bertentangan dengan undang-undang. Sebab dalam undang-undang di bawah Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, pencarum yang mencapai usia 55 tahun bolehlah mengeluarkan dia punya simpanan. Boleh mengeluarkan simpanan sepenuhnya. Dan satu benda yang baik bagusnya pula tu, dalam simpanan wang simpanan pekerja tidak dikenakan cukai kalau sudah keluarkan. Itulah baiknya, sebab tu ramai dulu orang menyimpan, jadikan KWSP ini sebagai simpanan. Sebab bila dikeluarkan tidak dikenakan cukai, sebab itu merupakan titik peluh, itu merupakan simpanan hari tua. Dan bila dah usia 55 tahun saudara Zamani, pengalaman saya, ambil lah, apa ada masalah. Kalau mereka tidak mengizinkan sebab usia dah mengatasi 55 tahun, tujuan wang simpanan pekerja ini adalah untuk mereka simpanan selepas usia 55 tahun. Kerana selepas usia 55 tahun dah tak boleh bekerja. Itulah digunakan, dan sekarang ni sebab itu kita minta supaya boleh dikeluarkan dalam keadaan susah ini. Bagaimanapun saya tertarik dengan kiriman saudara Zakaria Hashim.
Beliau memberi penjelasan. Saya rasa mungkin beliau juga adalah kaki tangan atau bekas pegawai di KWSP. Sebab dia kata dia ingin memberi pencerahan mengenai pengeluaran KWSP RMK RM10,000 yang menjadi agenda harian dalam pencerahan saya setiap hari katanya. Dia kata saban hari pihak KWSP terutamanya pucuk pimpinan KWSP disalahkan kerana pengeluaran tersebut tidak dilaksanakan. Jadi dia kata untuk pengetahuan semua, pihak KWSP tidak ada kuasa untuk membenarkan apa-apa pengeluaran wang KWSP kecuali dibenarkan oleh Akta KWSP ataupun kelulusan Menteri Kewangan. Itu yang saya katakan bahawa betul lah tu. Menteri Kewangan, Perdana Menteri dah kata boleh. Jadi kenapa tak boleh? Ini masalahnya, Saudara Zakaria. Yang kita bercakap sekarang ni. Dulu tu okey lah. Kerana sebab di bawah Akta KWSP, pegawainya tertakluk di bawah Akta. Itu adalah untuk menjamin agar wang ini boleh digunakan pada waktu mereka tidak lagi bekerja, tidak hilang pendapatan dan sebagainya. Dan dalam keadaan sekarang ni dah hilang pendapatan. Sepatutnya menteri kenalah buat keputusan. Sebab itu saya kata dengan stroke of pen, kenapa tak buat? Itu masalahnya. Jadi saudara Zakaria Zamani, bukan saya menyanggah saudara, saya bersetuju dengan pandangan saudara. Kalau dia kata mengenai pengeluaran RM10K ni, saya difahamkan masih belum dapat kelulusan menteri. Ini yang kita tuntut agar menteri itu segeralah sebab dah janji. Jumpa dengan pemuda UMNO kata boleh. Jumpa dengan Presiden UMNO kata boleh. Dekat Parlimen boleh. Bila Perdana Menteri yang baru membuat pengumuman pun kata boleh. Kenapa tak boleh sekarang? Kalau ada sesuatu berhubung dengan akta itu, boleh dipinda dengan kuasa menteri. Kuasa dalam keadaan darurat. Sebab dulu kita minta sepatutnya masa darurat itu hari dah boleh. Boleh dipinda. Jadi itu permasalahannya, saudara Zamani. Terima kasih saudara atas memberi pencerahan supaya warga faham. Kita tidak menyalahkan EPF semata-mata, tetapi CEO ataupun ketua eksekutif EPF kena jumpa menteri lah. Bagi tahu menteri yang hormat, ini keadaannya, tolong buat kelulusan. Sebab orang maki hamun saya ni. Boleh bukan tak boleh. Malahan pengumuman bahawa untung berpuluh-puluh bilion boleh. Ini keadaannya saudara. Dan hari ini saudara, saya amat cukup tak senang hati. Berhubung dengan parlimen kita. Rupanya bukan di parlimen saja, ahli-ahli parlimen kita penting. Malahan senator pun. Mereka sebagai ahli Dewan Negara yang bergelar senator juga kata, sebab menurut yang di-Ketua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim, dia kata bahawa sikap setengah ahli Dewan Negara yang didapati menghilang selepas menandakan kehadiran. Jadi mereka ni buat main-main. Ini yang buat kita marah. Parlimen ni tak ada bersidang, kita minta diadakan persidangan. Bila dah boleh bersidang, datang lari. Kenapa? Sebab sedangkan inilah masanya untuk mereka membincangkan masalah rakyat. Tan Sri Rais kata kehadiran Dewan Negara penting, bukan hanya pada sesi perbahasan, tapi juga pada sesi yang lain bagi membolehkan isu-isu yang ada yang menyentuh soal kepentingan rakyat dapat dibincangkan. Sebenarnya kadang-kadang kita pun marah dengan ahli parlimen ni. Bukan saja ahli parlimen wakil rakyat, ahli Dewan Rakyat, ahli parlimen Dewan Negara pun. Kalau dah penting, kalau begitu keadaan, tak payahlah kamu membodik sana, membodik sini, menuntut sana, menuntut sini untuk mendapat gelaran sebagai senator. Dah jadi senator, gajian dah berpuluh-ribu. Janganlah anda enjoy dengan pendapatan. Masa sidang-sidanglah. Janganlah pula pergi main golf dan sebagainya. Ini kenyataan sebab selalu lihatlah dekat Dewan, di Dewan Rakyat. Nanti bila Dewan Negara bersidang 4 bulan nanti, rasanya begitulah juga. Ini satu budaya yang tidak baik. Kamu diberi amanah dan kamu dilantik oleh Duli Yang Maha Yang Tuan Agong sebagai senator. Saudara perlu ingat ya, senator ini, jawatan ini adalah pelantikan daripada negeri-negeri selepas Dewan Undangan Negeri itu mencalonkan seseorang itu untuk menjadi senator. Contohnya, katalah di negeri Melaka, dicalonkan 2 orang. Sebab mengikut kotanya, dicalonkanlah 2 orang. Jadi dia seseorang yang dicalonkan untuk menjadi senator ini, dia memegang amanah seluruh rakyat Melaka. Kalau dari Perak, katalah 3 orang atau 4 orang. Senator daripada Perak, selepas Dewan Undangan Negeri Perak membuat usul dalam persidangan Dewan, mencalonkan orang ni jadi senator.
di Dewan Negara. Maka bukan ramai, 4 orang daripada satu negeri. Saudara, dia mewakili seluruh rakyat di negeri Perak. Kalau persekutuan, seluruh rakyat di wilayah persekutuan. Kalau daripada Sabah, seluruh warga daripada Sabah. Dan ada juga pelantikan daripada Duli Yang Mulia Tuan Agong. Maka, kalau dia tak hadir, dia mengkhianati kepercayaan yang diberi oleh Duli Yang Mulia Tuan Agong. Sebab itu Dewan Negara penting. Sebab itu dia duduknya sebagai the upper house, bukan the lower house. Jadi nak jadi wakil rakyat, nak jadi senator ni, kalau tak nak, berhentilah, tak ada masalah. Kenapa menghabiskan duit rakyat? If you think that you are not fit to be the senator, please resign. Tak ada masalah, tak ada siapa pun marah. Tapi anda mengkhianati kepercayaan. Kalau di Selangor, Dewan Undangan Negeri Selangor bersidang, maka memutuskan dilantik si Fulan bin Fulan itu untuk jadi senator. Dan tanpa kelulusan Dewan Undangan Negeri, dia tak boleh dilantik. Mewakili negeri. Jadi dia wakil negeri. Kalau kamu jadi wakil negeri, wakil rakyat. Itu gunanya kalau kamu tak nak hadir dalam persidangan sebagaimana yang dilontarkan oleh Tan Sri Rakyat Jatim. Ini amat mengecewakan kita. Ini keadaan saya harap para senator yang mendengar sedar dirilah. Insaflah. Janganlah pandang kecil. Anda bertugas. Tugas anda sebagai senator. Jangan duk fikir nak cari duit, nak cari pangkat saja. Begitu juga saya tertarik hati juga dengan kenyataan daripada Datuk Sri Zalina Osman. Sebab dia marah betul. Tambah-tambah lagi waktu beliau mengutarakan permasalahan tentang kebajikan kanak-kanak yang mengalami keganasan seksual di rumah. Jadi dia nak bertanya pada menteri. Menterinya Rina Harun lah. Tak ada. Macam mana? Sebagai menteri, kamu tak datang, macam mana kamu nak dengar? Betul, kamu boleh dengar melalui tulisan, handset, tapi tidak berdepan. Ini keadaannya saudara. Sebab itu Dewan Rakyat pun kosong. Saya tak faham lah. Sebab itu sudah sampai masanya rakyat memikirkan akan datang. Tengok satu persatu. Mana ahli parlimen yang kuat penting tak payahlah dilantik. Sebab itu saya nak minta kalau yang wakili parti UMNO, sudah sampai masanya kita kosongkan mereka untuk akan datang. Tak payah pun. Carilah yang berwibawa, anak muda yang bersemangat. Sebab masalah rakyat tidak ditangani. Mereka khianat pada pengundi. Sebab itu saya katakan sekarang ni, contohnya lah, bila sahaja menteri buat pengumuman bahawa kes Adib ditutup, sunyi sepi. Tak kisahlah daripada UMNO ke DAP, memang tak usah cerita lah. Tak kisah, cuma DAP ada bangkit. Cerita tu yang tak silap saya, ini ini jelutong. Dia ada bangkit juga persoalan. Tetapi dia pas yang menjuarai isu Adib ini, boleh sunyi sepi. Ini keadaan saya. Tapi isu kes Niki yang terjebak dalam money scamming apa semua tu, lepas di mahkamah diam. Adib pun tutup kes. Itulah rasa-rasanya keadaan sekarang, saudara. Jadi sepatutnya Dewan Rakyatlah tempat untuk membangkitkan. Ini tidak isu lain yang dibangkitkan. Sebab itu saya agak terkesan bila Yang Berhormat Datuk Seri Najib melontarkan pandangan beliau untuk selain daripada mencari wang pelaburan semua, dia kata kembalikanlah balik sistem percukaian GST. Sebenarnya saudara, saya nak bagi tahu bahawa kesilapan kita dulu waktu sistem percukaian GST ini, tak ramai pegawai yang menganggotai untuk menjadi pegawai penerangan. Sebab itu rakyat tak dapat faham. Tak faham sebenarnya. Kalau mereka faham, pasti mereka akan bersetuju. Tetapi bila kerana tak ada cukup tenaga yang untuk memberi penjelasan pada rakyat, maka parti pembangkang menggunakan isu itulah. Kononnya harga barang naik kerana GST. Sekarang ni SST berharga lebih melambung-lambung lagi dah di luar bidang kawalan. Ini keadaannya. Dan menurut Datuk Seri Najib, dia kata kalau kita buat GST, wang yang kita kumpul dapat itu boleh digunakan, boleh bagi BRIM, boleh pulang balik pada rakyat. Dan ini, orang yang tak suka sistem GST ini adalah tokoh-tokoh besar, saudara. Wolok-wolok memang tak suka sebab mereka kena teruk. Tapi untuk rakyat biasa tak ada masalah. Itu keadaannya, sebab ini akan dipulangkan balik, saudara. Itulah keadaannya. Sebab saudara saya dapat tengok ini, saudara Amran Abi, dia kata tolonglah tu ulahkan sikit
Ni jalan Minitar dekat Perlis. Dalam kawasan Parlimen Padang Besar. Adun Santan katanya. Dia kata dia bertanya pada Adun dan JKK, kononnya tiada peruntukan. Jadi di kampung Padang Melangit dan ada kampung Raja Congah di Perlis. Sebab itu saya katakan, bila yang Mohd Perdana Menteri melontarkan untuk penghapusan kemiskinan sebagainya, kalau impra yang sebegini pun tak sampai, saya pun tak faham lah. Wakil rakyat tu buat apa? Negeri Perlis tu ramai juga ahli parlimennya, ahli Dewan Negerinya. Parlimennya lah Parlimen Padang Besar. Dah jadi timbalan menteri pun. Saudara Zahidi, kalau anda tidak dapat menyantuni rakyat anda, macam mana? Sampai kalau tak ada minta lah, dia minta jalan tar je. Inilah dikatakan kemudahan rakyat. Takkanlah ini pun tak boleh dilakukan. Wang untuk buat macam-macam lain tu beratus-ratus juta, berbilion, boleh. Ini jalan tar untuk kampung, untuk kemudahan rakyat. Saya tak faham lah. Saya mengucapkan terima kasih lah kepada saudara Amran Abi yang menghantar kiriman pada saya untuk saya wawarkan. Saudara Abu Humairah, mufti yang di utara yang menjuarai kes Adib dulu pun kuyup tu. Itulah keadaannya saudara. Dah kuyup. Apa nak buat saudara? Sebab itu ibu kepada Allahyarham Adib, dia rasa kecewa. Kita rasa kecewa lah bila kes kematian anaknya dilihat seolah tidak lebih. Ini satu benda yang paling malang pada kita. Saya katakan bahawa ada inkuari dulu. Dan sebelah orang telah pun dihadapkan inkuari. Jadi macam mana boleh katakan tak dapat tangkap suspek? Ini satu benda yang hairan. Sebab itu saya katakan janganlah kita menutup bangkai gajah di bawah helaian daun lalang. Itu keadaannya saudara. Dan dalam keadaan begini, kita masuk topik kita tentulah tentang menembus masa silam. Sudah sampai masanya sekarang saudara. Saya kena ingat sebab diam tak diam sekarang ni sudah 3 tahun rupanya, lebih daripada 3 tahun kita terjebak dalam kemelut politik tanpa noktah. Sejak berakhirnya pilihan raya pada tanggal 9 Mei 2018. Hari ini dah 2021. Dah lebih daripada 3 tahun saudara. Tidak berhenti masalah polemik, masalah kemelut politik yang dialami oleh warga bangsa tanpa noktah saudara. Dan dalam tempoh 3 tahun itu jugalah kita melihat perbalahan warga bangsa kita. Bukan bangsa lain. Kita tak dengar perbalahan antara MCA dengan DAP, MCA dengan Gerakan. Kita tak dengar antara MIC dengan Bakal Sakti. Kita tak dengar. Yang kita dengar perbalahan UMNO, PAS, PBM. UMNO, PBM, UMNO Pejuang, UMNO Muda. Ini yang bergelutnya selama 3 tahun saudara. Sehingga kan arus pembangunan tak dapat dibawa untuk rakyat. Malahan lebih teruk lagi saya melihat api permusuhan sesama bangsa seolah-olah bagai dinyalakan. Dan dari api itulah yang memanggang untung nasib rakyat dalam kehidupan serba memeritkan. Api permusuhan itu yang memanggang kehidupan rakyat. Saya harap saudara faham maksud saya itu. Kalau mereka tak berbala, semua pemimpin dapat menyantuni kehidupan rakyat, kita tak akan tersepit, tak akan berada dalam lembah penderitaan yang begitu serba memeritkan saudara. Ini keadaannya. Dah 3 tahun lebih. Jadi, kadang-kadang saya memikirkan bahawa apakah musibah daripada serangan virus corona itu yang telah pun meruntun kehidupan untuk menjadikan rakyat, warga kita begitu getir, serta meruntuhkan mewahnya ekonomi negara kita ini yang kita alami selama lebih 60 tahun. Apakah ini musibah ini merupakan satu balasan daripada ilahi didatangkan wabak ini, iaitu virus corona. Jadi dalam keadaan begitu pun, dalam keadaan kita bergelut dengan virus corona, situasi ini masih tidak mampu mengundang satu kesedaran di kalangan warga dan pemimpin. Sebab itu saya katakan, apakah alam sudah semakin benci dan bosan melihat tingkah laku kita ni yang bangga dengan dosa-dosa, sehingga kan akhirnya hadir pelbagai musibah silih berganti. Habis bab ini, hujan ribut. Selepas hujan ribut, datang pula petir yang terlalu kuat semalam, kemarin.
ribut di beberapa daerah, rumah di 4 pokok besar, kemudian banjir besar di Shah Alam. Ini semua musibah ini didatangkan kerana seolah-olah kita tidak pernah bersyukur atas apa yang ada. Saudara, jadi sebab tu saya kata sudah sampai masanya. Okey, sudah sampai masanya dalam kita nak menghadapi tiga bulan je lagi. 3 bulan lagi saudara, tirai tahun 2021 akan dilabuhkan. There's no end of it untuk kita mengulangi balik. Tak ada dah saudara. Masa yang berlalu itu terus berjalan dan kita akan mendapat sinar baru. Apakah tahun 2022 ini memberi sinar baru? Jadi saudara Ahsyabi perlu dihidupkan semula UMNO asal, kerana UMNO 2.0 bakal terkubur di PRU 15. Ini saudara Ahsyabi, saya waktu yang sesuai akan saya ulaskan, ya. Kerana saya lihat bahawa sebagaimana kenyataan daripada naib Presiden UMNO, Datuk Seri Khalid Nordin, dia kata kerajaan perlu memberikan perhatian terhadap beberapa perkara sebab hari ini Perdana Menteri datang daripada UMNO. Jadi menurut Datuk Seri Muhammad Khalid, dia kata kerajaan perlulah memastikan adanya intervensi khusus yang menyeluruh dan berkesan bagi memastikan generasi yang tertinggal selama 3 tahun ini dapat dipulihkan. Mereka yang bersekolah dulu tak dapat pergi sekolah, sudah sampai masanya untuk mengulangi balik supaya mereka dapat ilmu. Ini keadaannya. Jadi ini keadaan selaras dengan polisi enabler, iaitu berkaitan dengan pembangunan bakat masa depan rakyat. Dan saya melihat dalam keadaan-keadaan begini, kita juga seharusnya sudah sampai masanya memacu pembangunan negara. Tak boleh lagi nak bercakap soal retorik. Zaman Tun Razak, bukan masa untuk kita melakukan retorika. Ini masanya action oriented. Dan sekarang ini kita sudah melepasi era fiber optik. Saya kata semalam kemarin. Sekarang ni era 5G. Segala-galanya terlalu pantas, saudara. Sebab itu dari segi berniaga kita menggunakan e-commerce. Segala-galanya kita menggunakan medium yang berbeza. Kilang-kilang pun akan menggunakan robotik. Dan saudara, sistem penghantaran. Dan tidak lagi, malahan nak beli cendol pun sekarang saudara, boleh pakai by handphone. Tak macam dulu. Tak perlu ada nak pergi ke fizikal. Ini keadaannya. Tapi dalam keadaan benda-benda begini saudara, saya sebenarnya saya cakap terus terang, saya tak berminat nak mengulas cerita ni. Tapi bila sahabat saya, saudara Zamil Ibrahim, tadi saya tengok dalam satu culipannya, dia melontarkan kenyataan. Ini berhubung tentang 30 juta. Saudara Zuna pula buat kartun. Dia kata dia minta maaf lah bahawa dia sudah tersilap kerana menulis bahawa dalam kartun Saudara Zuna, dia kata bahawa pemakaian wang untuk pembinaan di putrajaya ini Seri Perdana itu bukan 30 juta tapi 38 juta. Itu keadaan saudara. Jadi masih lagi. Jadi bila saya dengar Saudara Zamil, marah betul dia. Sebab bila dia kata Tan Sri Muhyiddin ni, ramai orang melihat sebagai Perdana Menteri yang gagal dalam pentadbiran. Tapi dia kata walaupun gagal dari segi pentadbiran, ini menurut Zamil, bukan saya. Dia kata bab wang ringgit dia memang cekap. Dia kata, saya pun ketawa senyum. Kemudian saya terbaca pula dalam media sosial. Jadi saya ingatkan ini adalah satu penjelasan, rupanya seolah perutusan. Tapi ini bukan perutusan, saudara. Dia tak ada lagi lah nak bagi perutusan daripada Tan Sri Muhyiddin. Ini kenyataan dalam kenyataan medianya. Sebab dia bila dia meletakkan segala kesalahan tu, dia macam Datuk Mahathir lah. Salahnya ini Datuk Najib. Saya hairan. Sebab selepas kita kalah, pada 9 Mei, Datuk Seri Najib mengosongkan Putrajaya. Dan Seri Perdana itu dihuni oleh Tuan Dr. Mahathir. Jadi macam mana bila dia kata segala perabot-perabot semua tu telah diambil oleh Datuk Seri Najib. Jadi kalau Datuk Seri Najib bawa keluar semua perabot-perabot, kemudian dia kata perabot itu milik peribadi Datuk Seri Najib. So, dia punya sukalah. Tapi saya cuba berhubungi dengan keluarga Datuk Seri Najib. Dia kata tak ada pun, mereka tak ambil pun. Sebab yang mana milik kerajaan takkan boleh ambil. Saudara. Jadi bila dia menuduh begitu, sedangkan Dr. Mahathir tinggal 2 tahun lebih menjadi penghuni di Seri Perdana. Kemudian takkanlah masa itu Dr. Mahathir tak tahu ada kebocoran.
Takkan waktu itu Datuk Seri Dr. Mahathir tak tahu bahawa perlu ada gantian perabot ke, dia punya Langsir ke, Permaidani ke. Saya tak logik. Tapi dalam perutusannya dia kata, selepas Putrajaya ini Seri Perdana ditinggal ke Sri Najib, perabot-perabot habis dipunggah. Di situlah gambarannya. Saudara. Kemudian keadaan bangunan sudah rosak. Ini bocor sana sini. Kalau waktu itu tentulah Dr. Mahathir sedar. Kemudian dia kata bagaimanapun benda ini tapisan perlu. Kita mempersoalkan bahawa waktu Dr. Mahathir duduk boleh. Waktu Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri tak ada masalah. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri dan dia merubah untuk membuat ubah suai bangunan itu di Putrajaya di Seri Perdana dan waktunya tak sesuai. Yang kita pertikaikan bukan soal harga, kita tidak. Saya pun nak berbangga. Sabar saudara tadi, betul Datuk Lokman Adam punya cerita. Kita mahukan supaya kalau boleh biar Seri Perdana tu megah sehebat Kremlin, sehebat White House. Tapi saya dapat kiriman saudara, saya ketawa apabila ada teman-teman menghantar kiriman daripada London. Dia ambil gambar rumah Perdana Menteri England, negara yang pernah menjajah kita saudara. Rumah Perdana Menteri itu rumah kedai, macam rumah kedai berderet-deret saya. Dia tidak ada sebuah bangunan yang khusus, tak ada. Sedangkan kita ni berhabis-habis sampai bukan 30 juta tapi 38 juta di saat rakyat susah nak makan. Itu persoalannya. Bukannya kita tak boleh, tak mengizinkan, nak pakai-pakailah, tapi kenalah pada masanya. Ini nak keluar duit Kumpulan Wan Simpanan Pekerja, tak dapat, minta moratorium, tak dapat, minta bantuan prihatin, setengah dapat, setengah tak dapat. Itu masalahnya. Tan Sri, you understand? Yang kita marahkan kerana waktu tak sesuai. Betul lah, you kata pendawai elektrik lah, kita pun tak pernah pergi berada di situ. Tapi bagaimana Dr. Mahathir? Adakah Dr. Mahathir short circuit ke? Saudara, ini saya that's why bila buat benda begitu saya rasa tak perlu bagi keputusan lah. Terimalah hakikat bahawa tindakan anda itu telah mengundang amarah rakyat. Sebab itu saudara, saya nak cakap terus terang, 2-3 hari lepas viral lagi cerita tentang macam mana wang YMDB itu dimasukkan dalam akaun suami bekas Governor Bank Negara yang katanya akan disiasat dan sedang disiasat oleh pihak polis. Sedang tu bila tak tahu. Dan masih lagi rakyat nak tahu, tidak ada keputusan kerana dia tidak dihadapkan ke mahkamah. Ini keadaan setara. Jadi begitu juga bagaimana rakyat merasakan bila tu Dr. Mahathir kata tadi ke semalam, bila dia kata bahawa dah dihadap ke mahkamah, dah mahkamah kata salah, masih lagi bergelar wakil rakyat. Kita pun terkejut juga. Saya kata tu Dr. Mahathir ni dia lupa ke? Era dia Lim Guat Eng yang sedang dibicarakan pun boleh jadi Menteri Kewangan. Ini Datuk Ahmad Maslah lah, begitulah, begini Datuk Zahid lah, Datuk Najib lah. Dan saya melihat bahawa seolah kebencian yang terlalu mendalam antara Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin dan Datuk Sri Najib. Saya tak tahu apa kesilapan dia. Saya akan mencari kenapa punca, di mana letaknya, sehingga kan orang katakan dia punya kebencian itu tanpa batas. Sedangkan macam Izzati punya kes, dilindungi, jolo dilindungi, kapal mewah dilindungi. Dia bila ada sesuatu benda yang menjelma seolah ada kebenaran tentang dakwan-dakwan itu semua, ada kebenaran bahawa Najib tak salah, itu cuba ditutup sebaik mungkin. Dan ini keadaannya. Saya lihatlah bagaimana orang, kalau suami dia yang terlibat mendapat wang imbuhan yang begitu banyak yang disiasat di Singapura, boleh dilantik sebagai penasihat ekonomi negara dan sebagainya. Datuk Najib tak boleh. Saya bukan nak membela saya. Kita nakkan supaya ada fair. Saya mesti kita ada keadilan, mesti ditunjukkan, bukan perlihatkan saja. Justice is not only to be seen, must be proven to be seen. Keadilan mesti diperlihatkan dan juga dilaksanakan. Jadi bagi saya tak fair lah bila saya dengar dia punya kenyataan. Tuju lain tak ada. Zahid Hamidi, Mak Maslan, Datuk Seri Najib, lain tak ada. Tan Sri Muhyiddin pun sama. Dia tahu tak bahawa dia mengambil alih Putrajaya itu, dia mengambil alih di Seri Perdana itu selepas Dr. Mahathir. Dia lupa yang itu kerana amarah yang teramat, benci yang teramat, sampai tak ada sempadan. Saya kata sudahlah. Sebab kita sekarang ni nak menyantuni. Sebab itu saya bersyukurlah
Sebab semalam Majlis Tinggi UMNO telah pun mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Presiden. Alhamdulillah, UMNO berlapang dada menerima kembali Datuk Lokman Adam untuk menjadi sebagai ahli. Jadi sesuai dengan perlembagaan UMNO, bila orang dah minta, okey, dia masuk terima. Dan saya rasa Datuk Maulana Adam, so bagi saya sekarang ni, teruskanlah perjuangan anda. Kalau selama ini anda berada di luar gelanggang, now anda sudah berada dalam gelanggang. Teruskanlah. Jangan pula ini dah masuk je gelanggang pula berubah jadi macam ahli-ahli parlimen daripada UMNO ni pula nak jaga body. Datuk Lokman, nanti jangan saya pula palu Datuk pula sebagai ini pemimpin UMNO. Saya sebab itu saya punya keputusan, saya lebih senang dengan keadaan saya begini. Okey? Tapi Datuk dah ada pun dah diterima sebagai ahli UMNO, saya bersyukur. Bagaimanapun semalam mesyuarat adalah beberapa perkara yang dibincangkan, tetapi yang agak menariknya apabila Majlis Tinggi telah memutuskan bahawa persidangan UMNO cawangan akan bermula mulai 15 bulan Oktober. Iaitu sekitar 15 hari lagi. Bolehlah cawangan-cawangan mengadakan mesyuarat dan hidup kembalilah sinar, bukan sirna saudara ya, sinar keceriaan UMNO. Jadi cawangan boleh mesyuarat sehingga 30 November. Selepas itu mesyuarat perwakilan wanita, pergerakan pemuda, puteri, bahagian diadakan serentak di seluruh negara pada 11 dan 12 Disember. Jadi kali ini buat mesyuarat serentak, cuma tak ada pemilihan. Sejajar dengan sebagaimana yang dilaporkan kepada pejabat pendaftar pertubuhan. Kemudian mesyuarat perwakilan UMNO bahagian diadakan serentak pada 18 Disember, itu hari Sabtu. Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan pada 13 hingga 15 Januari 2022, itu PAU. Jadi menurut Setiausaha Agung Datuk Ahmad Maslan, semua mesyuarat tidak diadakan pemilihan tahun ini. Saudara. Jadi samping itu, ini adalah sempena sambutan Jubli. UMNO sentiasa mengingati jasa-jasa orang yang terdahulu. Sebab itu terdapat anugerah tokoh UMNO di mana daripada Perlis yang bagi Datuk Seri Dr. Mat Isa, bekas mantan Menteri Besar, mendapat anugerah daripada UMNO. Di Kedah yang bagi Datuk Seri Amar, Tan Sri Datuk Seri Diraja Haji Osman Arif. Begitu juga di Kelantan, Tan Sri Datuk Husin Ahmad, beliau adalah mantan Ketua Perangan UMNO. Di Terengganu yang bagi Datuk Haji Muhammad Saleh Ismail. Kemudian di Pulau Pinang, Tan Sri Datuk Seri Dr. Ibrahim Saad. Beliau adalah bekas juga sisa politik kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, mantan timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Kemudian di Perak yang bagi orang kaya-kaya Seri Aga Diraja Tan Sri Ramlingah Talib, bekas Menteri Besar dan juga Speaker Dewan Rakyat, saudara. Di Pahang, Tan Sri Datuk Seri Sabarun Cik, Sisa Agung. Kemudian di Selangor, Tan Sri Datuk Seri On Ismail, mantan pengurusi tetap UMNO. Kemudian di wilayah Persekutuan yang bagi Datuk Faridah binti Abu Hassan. Di Negeri Sembilan, Tan Sri Datuk Abu Zahar bin Datuk Nikah Ujang. Beliau adalah bekas Speaker Dewan Negara. Di Melaka, Allahyarham Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin. Begitu juga di Johor, Allahyarham Tan Sri Datuk Haji Muhammad Abdul Aziz. Dan di Sabah yang bahagia Tan Sri Haji Ampung Puyun. So ini keadaannya bagaimana UMNO menyantuni. Jadi Majlis Kerja 3 UMNO dilihat committed. Sebab itu saya katakan sekarang ni, untuk itu saya suka bila mendengar kenyataan Presiden bahawa muka-muka baru akan dikemukakan dalam pilihan raya akan datang. Saya orang yang paling gembira. Kerana sekarang UMNO mesti bertindak dari sekarang. Segala duri-duri dalam daging perlu dicabut sekarang. Jadi Datuk Seri Presiden dan ahli Majlis Tinggi perlu melaksanakan bahawa tak perlu lagi kita nak tunggu. Kerana hari ini suka tak suka 23 ahli Parlimen UMNO yang kita lihat mereka lebih pro kepada PBM dan mereka engkar dengan keputusan parti. Mereka hari ini masih lagi berada dalam kabinet. Jadi mereka ini jelas berpaksikan kepada perhatiannya, pemusatannya kepada PBM. Ini orang derhaka. Dan orang macam ni tak perlu lagi diturunkan. Jangan risau. Sebab itu saya katakan, it is time now bahawa pimpinan Presiden UMNO merubah segala-galanya. Cukup dah. Kita tak mau lagi. Letih lah nak menyokong kalau orang yang tak reti berterima kasih. Kalau orang yang tak pernah ingat jasa ahli UMNO. Bagai nak rak lah ahli UMNO di peringkat akar umbi.
bergerak siang malam, bertegang urat mata saudara untuk memenangkan mereka sebagai ahli parlimen. Bila sampai sebagai ahli parlimen, mereka boleh khianat pada kita. Yang jadi katak soal katak, tapi yang masih lagi dalam UMNO, musuh parti itu yang didewakan oleh mereka. Dan mereka tidak pernah berterima kasih kepada ahli. Mereka lihat apa yang berlaku di parlimen, kosong. Mereka tidak membawa perjuangan rakyat. Sudah sampai masanya bahawa kita menghentikan orang macam ni. Tak payah Datuk Seri Presiden, saya cakap terus terang, saya bermohon agar Datuk Seri Presiden, Timbalan Presiden, Ahli Majlis Tinggi Akta UMNO, enough is enough. Kita mempunyai lebih ramai lagi pimpinan akar umbi. Kita lebih ramai lagi anak-anak muda yang punya kelayakan, yang punya wibawa untuk kita tonjolkan sebagai pemimpin pelapis masa depan. Saya lihat parti-parti lain sudah mengumpulkan pimpinan anak muda. Kita bukan tak suka tak ada Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, tak ada masalah. Tetapi kita mahu wibawa. Tapi kalau tak ada wibawa tu susahlah juga saudara. Sebab kita menuntut bahawa UMNO harus mekar dan segar. Pilihan raya kali ini, suka tak suka, kita mesti menyantuni warga ahli UMNO yang muda, yang kalau boleh lapisan. Saya memanglah tak adalah kita nak tukar pada semua yang muda, situ memang tak logik lah saudara. Tetapi ramai timbalan ketua bahagian, ramai naib-naib ketua bahagian, ramai ketua-ketua wanita yang dinafikan peluang mereka untuk jadi wakil rakyat. Ramai ketua-ketua pemuda yang dinafikan keberhadiran mereka untuk menjadi wakil rakyat. Ya saudara Ika Ai, 23 MP UMNO kata, ni akan tentukan nasib mereka pada Piala Dunia. Tak payah nak sebut dah. Kita minta supaya Presiden dan Ahli Majlis Tinggi UMNO tak payah pilih lagi. Dan letihlah warga UMNO. Kita bukan hanya letih, kita dimalukan. Pipi kita ni bagai ditampar apabila mereka membuat keputusan yang menentang kehendak parti, mendewakan orang lain. Dah ada dia punya bukti nyata. Bagaimana bila parti mengatakan tarik sokongan, tak, malahan UMNO nak diharamkan. They are really ungrateful. Ada sambungan? Tak mahu saya sambung lah, bahasa saya tak elok lah. Mereka inilah yang tidak sewajarnya lagi berada di parlimen, untuk menjadi ahli parlimen, mewakili parti UMNO. They are not fit. Bagi saya mereka tidak layak. Sebab itu saudara lihat yang Bapak Mulia Tengku Razali, dia marah. Dia marah kerana melihat bahawa perjuangan UMNO yang bagaimana waktu asal. Cuma anda banyak silap. Ramai orang kata bahawa semangat 46. No, actually yang dimaksudkan oleh Yang Mulia Tengku Razali adalah UMNO asal. Jiwa UMNO itu, perjuangan UMNO itu. Bukan kita hendakkan macam ada sekarang hari ini. Jadi ahli UMNO dapat pilih jadi wakil rakyat, gelar nak cari menteri, nak cari projek, nak kembung tembolok mereka nak bini. This is wrong. Ahli-ahli UMNO dinafikan hak mereka. Ahli-ahli UMNO dibiarkan berada dalam keperitan. Saudara lihat sendiri bagaimana apa yang berlaku di Perlis. Jalan pun tak boleh buat tar. Dah 60 tahun mereka. What are you talking about? Dan bagaimana? Ada peruntukan nak bagi. Berapa ramai yang dapat? Adanya bakul makanan. Mana bakul makanan tu? Apakah wang-wang yang disediakan oleh kerajaan sebanyak 300,000 pada setiap ahli parlimen ini disonglap oleh mereka? Kalau 300,000 pun cekai lah wakil rakyat tu. Bagi saya kalau wakil rakyat dapat peruntukan daripada kerajaan 300,000 untuk bakul makanan, wang itu pun dia sapu. Kalau orang macam ni paling cekai dalam hidup lah. Kalau wang itu digunakan untuk beli baju, untuk beli bawa makan untuk anak bini, bagi saya ini orang paling muflis dalam hidup dia. Tak layak jadi UMNO, tak layak jadi wakil rakyat. Saya minta maaf saudara. Kenyataan saya marah kerana saya melihat di parlimen kosong. Saya bila Tan Sri Rais Yatin, saya cakap tadi bahawa senator pun ada yang tak datang. Jadi kalau begini mereka tak layak. Datuk Seri Presiden tak payah orang macam ini. Cukup sepenggal. Tak lama, 3 tahun aja. Rentap saja. Tak payah bagi lagi jadi jawatan. Cukuplah. UMNO ini diperbudak-budakkan. UMNO ini dipercaturkan. UMNO ini dipermainkan oleh mereka yang tidak lagi melihat UMNO itu sebagai sebuah perjuangan. Saya dah katakan berkali-kali, UMNO ini sebuah perjuangan. Tetapi bila mereka bertindak yang bukan-bukan, itu yang membuatkan yang Bapak Mulia Tengku Razali, dia kata dia nak menghidupkan balik aura kepimpinan UMNO yang asal, UMNO yang dilahirkan pada tahun 1946, bukan Parti Semangat 46. Tapi mereka yang bangang, yang baral ni mengatakan Semangat 46 bukan.
Sebab UMNO yang dilahirkan 1946, UMNO yang ada hari ini betul, tetapi inilah rentetan dari percaturan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan hari ini dia dendam dia pada Tun Najib, masih lagi dendam dia pada Zaid Hamidi. Tak usah ceritalah membara bagai narak. Boleh bercakap secara terbuka. Bagi saya bila masalah? Sampai bilakah masanya untuk kita berdamai? Dan masalah sekarang ni saudara, ini masalah besar dalam UMNO. Saya nak cerita juga sebab bibit perpecahan dalam UMNO sudah pun bergerak balik. Bila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri jadi Perdana Menteri, sudah mula ditiupkan Datuk Seri Ismail Sabri akan bertanding jawatan Presiden. Kerana dia sebagai naib Presiden tak sesuai lah. Kerana dia sekarang ni sebagai Perdana Menteri. Inilah saya katakan yang ditiupkan oleh juak-juak yang mengharapkan berlakunya pertembungan. Kerana mereka ini mengharapkan kapal pecah, you kenyang. Inilah orang-orang apik lempang. Kerana kalau Datuk Seri Ismail Sabri bertanding jawatan Presiden, kerana dengan sebagai Perdana Menteri, adalah imbuhannya. Jika ini berlaku, sampai bila kita nak menghentikan politik wang? Datuk Seri Zaid Hamidi dah berlapang dada. Okey, selesai. Kamu peganglah Perdana Menteri. Jadi dia nak jaga parti. Nak diselamatkan parti UMNO. Tapi kalau itu keadaannya mereka yang nak melihat perpecahan dalam UMNO sekarang ni. Teruk, saudara. Dan mereka ini seolah-olah menjajakan jajaran baru. Sedangkan dulu bila kita sebut jajaran baru, Banggan Arak dimaki. No UNWR, no DAP. Wow, macam-macam. Tapi sekarang ni Perdana Menteri sini buat. Boleh senyap pula. Gambaran ini saya rasalah sudah sampai masanya warga UMNO sedar. Cukup-cukuplah kita berbalah. Sebab itu yang saya katakan tadi, sekarang ini masa untuk kita menebus waktu silam kita yang hilang. Masa untuk merawat cinta kasih dalam warga UMNO, cinta kasih dalam warga bangsa kita, dan masa untuk mengembalikan hak warga bangsa kita yang telah hilang. Hak warga bangsa kita yang disamun oleh penyamun-penyamun yang bertopengkan sebagai Yang Berhormat. Mereka ini yang lain tak ada cari projek untuk keluarga mereka. Rakyat dinafikan dan rakyat terbiar hidup menderita. Wabak yang menyerang negara kita, wabak ini virus corona, wabak COVID-19 adalah merupakan utusan daripada Yang Maha Esa untuk memperlihatkan gambaran sebenar. Inilah rupanya pemimpin-pemimpin yang selama ini kita dewakan mereka sebagai pemimpin. Di saat kita susah, di saat ekonomi merudum, mereka tidak memperhatikan kita. Saya cakap terus-terang saudara, saya minta maaf saudara, mungkin bicara saya malam ini agak kasar sedikit. Bila saya menggunakan kata-kata yang tidak sepatutnya. Tapi saya bertambah marah bila saya tengok parlimen macam saya katakan sepi. Bila perjuangan rakyat tak ada. Yang kita lihat apa yang berlaku, perbalahan sesama mereka. Apa yang kita lihat, menteri-menteri UMNO tak masuk dalam dewan. Wakil-wakil rakyat hilang. Wakil rakyat UMNO. Sedangkan saudara lihat barisan pembangkang. Sama ada daripada Amanah, sama ada dari DAP, sama ada daripada PKR. Mereka penuh di dalam. Dan kita tidak ada. Ada bukan tak ada, tapi sampai ke tahap saat ini keadaannya mereka inilah betul saudara ini Sar Hasan. Jadi saya marah. Saya amat marah kerana mereka mengkhianati. UMNO mengirim mereka sebagai ahli parlimen, sebagai wakil rakyat. Kita menyanjung mereka, panggil mereka gelaran Yang Berhormat. Pergi ke mana pun, YB. Tapi harapan rakyat dikecewakan. Sanggup mereka meneguk air mata rakyat. Ini yang saya marah sangat-sangat. Dan sepatutnya mereka berada di parlimen membawa perjuangan rakyat. UMNO itu rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kalau tak betul, sayur ni song-song. Ini tidak. Keberadaan mereka di parlimen, datang, klik aja itu untuk dapat allowance. Balik. Selalu tahu, untuk menjadi seorang parlimen, kalau dia datang daripada Kedah, daripada Johor, daripada Sabah, semua itu dibayar. Bayaran itu daripada wang kantong rakyat. Mereka berada di Kuala Lumpur, duduk dekat hotel. Hotel 5 bintang, saudara. Rakyat bayar. Tapi kamu tak masuk dewan, apa hal? Melihat dengan sendirinya, orang bercakap apa semua. Kita jangan salahkan DAP. Jangan salahkan PKR. Jangan salahkan Amanah. Sebab mereka membawa perjuangan parti-parti mereka. Tapi UMNO macam mana? Saya bercakap sebagai warga UMNO. Saya sebagai orang UMNO yang teramat kecewa melihat pimpinan saya. Malahan mereka yang bergelar menteri. You ingat you besar sangat ke? Tak lama lah kalau benarlah
Pilihan raya akan diadakan dalam masa 5-6 bulan lagi. Lepas 7 bulan lagi, anda tidak akan menjadi menteri lagi. Tahulah nasib anda. Saya yakin rakyat akan bangun, rakyat akan menuntut kuasa mereka. Ingat saudara, kuasa rakyat, suara rakyat, kuasa keramat. Kita bicara lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.